Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Kembali ke Tok Lang Channel. Hari ni, pagi ni sebenarnya bukan pagi kok, tengah hari. Hari pun nak hujan, mendung lagi. Bersama-sama dengan saya, selepas banjir, ada pertanyaan di antara sahabat-sahabat kita yang bertanya, pokok kekuningan nak buat apa? Jadi secara kebetulannya, selepas banjir ni, ada beberapa baris pokok saya lah, pokok-pokok kecil yang saiz-saiz macam ni. Kekuningan, nampak kan? Kita nampak kuning ni. Kita nampak kesan banjir, kekuningan, dan saya akan kongsikan 3 langkah yang saya ambil lah untuk mengatasi kekuningan ni ataupun untuk memulihkan pokok-pokok kita yang kita rasa kalau kita tengok dari segi fizikalnya boleh diselamatkan lah. Walaupun saya ingat kawasan saya ni mungkin dalam 3 hari kot air. Tapi air tidak termenung ya. Air lalu jalan dalam keadaan arus dan kita nampak memang keseluruhan kebun saya ni memang tenggelam lah. Walaupun masa banjir saya tak boleh nak datang sebab perjalanan saya tersekat. Tapi seperti biasa sebelum itu sahabat-sahabat semua yang masih lagi belum subscribe Tok Lang Channel, bolehlah membantu kami untuk memperkembangkan lagi channel kita ini. Semoga kawan-kawan kita dapat manfaat dengan menekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi sebelah ni sebagai tanda sokongan. Kami sangat hargainya. Okay, di depan saya ni ialah pokok duri hitam ya, pokok oci D200. Yang saya jarang tunjuk sebenarnya duri hitam di kebun saya ni. Sebab pokok kecil lagi tapi alhamdulillah pokok ni pun dah tinggi paras sama dengan saya lah. Pokok ni semasa banjir hari tu tenggelam dan kita nampak lah kesan dia dah daun kekuningan. Ini lebih kurang 5-6 hari selepas banjir . Jadi saya akan kongsikan 3 langkah pertama yang saya ambil, langkah segeralah yang kita ambil untuk cuba memulihkan pokok kita. Langkah pertama, kita kena cek kanopi pokok kita. Dan kalau kita tengok kebun kita ni, kita nampak rumput ni, kita tak nampak pun kesan banjir, nampak hijau cantik je kan. Macam tak ada air pernah bertakung dan sebagainya. Ada juga terutamanya kebun-kebun yang di tepi sungai di mana air termenung dan sebagainya. Bila air surut, kita nampak bekas air lumpur kan. Kita nampak paras dia kat mana dan sebagainya. Di kebun saya tidak jadi begitu jadi kita tak nampak. Jadi langkah pertama kita, yang pertama kita kena bersihkan bawah kanopi. Macam saya ni saya boleh ambil rumput lah. Nampak ni. Cantik ni kan. Ni semua rumput lah ni. Jadi kita masih lagi nampak ni tanda-tanda air bertakung sini. Daun-daun ni kan. Tapi sikit je lah. Jadi bila kita bersihkan kanopi kita, rumput ni, barulah kita nampak sebenarnya di bahagian bawah ni, kalau tuan-tuan tengok lah. Di bahagian yang, ingat tak kisah saya buat mulching hari tu kan. Maksudnya setiap kali saya mesin rumput memang saya mulching. Kita buat dalam bahasa Melayu apa mulching ni? Sungkupan. Kita sungkup. Maknanya kita ambil, kita buat sungkupan, kita ambil rumput kita letak kan. Kita nak jadikan humus dan sebagainya lah. Tapi tak ada masalah yang itu. Jadi bila banjir ni, kita nampak selut ataupun lumpur yang tuan-tuan tengok ini dekat pipe kita pun kita nampak. Nampak kan? Walaupun rumput di atas dia hijau dan di bawahnya berselut lagi. Itu tak ada masalah sebab dia akan jadi baja juga akhirnya. Cuma tindakan semata kita bersihkan rumput ini, nak make sure pengudaraan berlaku pengudaraan berlaku dan kulat suka sebenarnya tempat yang lembap macam ni. Jadi tindakan semata kita bersihkan, kita nak make sure pengudaraan berlaku dekat atas ni kan. Okay, itu yang langkah pertamanya. Sama ada kita mesin, ada orang dia cabut rumput dan sebagainya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kalau pokok yang sebesar ini, kita gemburkan sikit tanah di atas ni secara berhati-hati. Sebab kita takut terkena akar dan sebagainya kan. Itu maksud dia. Kita gemburkan di sini. Kita nak buat pengudaraan berlaku lah. Biar tanah yang masih lagi ada bekas-bekas air, dia cepat kering jadi kita cangkurkan sikit-sikit. Tapi tanah ni dia tak boleh jadi gembur sangat sebab tanah ni masih lagi lembik dengan bekas air. Cuma kita nak biar pengudaraan berlaku dengan lebih baik lah. Ini pun satu hari kita akan buang juga tapi saya sengaja biarkan supaya
fotosintesis berlaku, kita nak guna daun kan. Pokok ini kita belum pruning sepenuhnya lagi. Okey, baik. Kita dah bersihkan di bawah. Ini langkah kedua kita. Di samping, kalau kita nampak ada lagi air-air yang bertakung, jadi kita boleh buat longkang. Kita gali di keliling. Kalau ada lah kat saya ni tak berlaku supaya air daripada pangkal pokok dia akan keluar dengan cepat. Ini langkah kita lah. Kita buat longkang juga di sekeliling. Baik-baik apa tu? kena pipe, poly pipe ni bocor. Ada lagi net hitam di bawah ni. Okey. Langkah kedua kita. Jadi kita dah nampak tanah di bawah kanopi ni nampak gembur, nampak cantik. Kita harap bila hari telah jadi panas, matahari boleh menembusi dia. Kulat-kulat yang baru nak hidup, kulat ataupun fungus yang masih baru nak hidup tu boleh matilah. Jadi dia tidak terlalu lembap. Itu langkah kedua. Dan langkah ketiga, penat mencangkul. Nanti orang kata nafas soalan kuat. Langkah ketiga, kita nak rawat akar dan juga sebagai pencegahan takut berlakunya jangkitan, terutama penyakit yang ada berkaitan dengan bawaan kulat kepada akar, penyakit akar, sama ada akar putih ke, reput akar dan sebagainya. Jadi kita nak rawat dengan, kita tak tahu ada sakit ke tidak kan, tapi pencegahan. Kita rawat seperti biasa, saya pernah tunjuk dulu. Yang pertama kita nak gunakan hexaconazole. Kita akan kacau kat sini. Kita buat dua sekaligus. Banyak pokok kan. Ini lebih kurang air dalam 17 liter ni. Yang kita letak pun dalam 17 lebih kurang lah. Okey, ini untuk perawatan akar. Dan secara kebetulannya saya ada catosan dengan saya. Tak tahulah kompatibel ke tidak. Tak apalah, pasal dah ada kita letak je. Tak salah Ini untuk bagi kita nak refresh balik, kita nak segarkan balik akar dia. Harap-harap dia tidak ada kesan sampingan lah dengan hexaconazole tadi. Saya rasa, tapi rasanya okey kot. Tak ada masalah. Kita kacau lah Jadi maknanya kita dah ada racun kulat. Dan juga kita masukkan secara kebetulannya kita ada catosan saya ada dalam plastik tu. Bawa sekaligus. Okay, kita kacau. Masuk sikit-sikit lah, takut tumpah. Okay, kita tunjukkan dulu sikit ni. Okay, kita siang kat pangkal. Dan juga di kawasan kanopi sikit. Ya, pokok kedua kita pun sama, pokok duri. Ini pun duri hitam juga tapi saya nampak tanah dia gembur dah ni.
Oh, rasa tak apa ni. Tanah dia gembur. Sebab tanah basah ni susah sikit kita cangkul. Tak apa. Lepas ni saya akan tunjukkan pokok besar pula ni pokok yang sama saiz macam tadi. Pertama dipangkal, lepas tu dikanopi sikit. Dan yang terakhir ni saya nak tunjuk pokok besar sikit, mari. Okey, inilah pokok montong ya. Dulu cantik, tapi lebih kurang 3 bulan lepas masa musim hujan dia kena teritip ya, yang daun semua luruh kan. Jadi kita dah rawat dah, saya nampak dah pulih alhamdulillah. Cuma daun dia tak sebanyak yang ada lah. Pun nampak macam tak apa sihat lagi, tapi alhamdulillah teritip dah pulih, tak ada dah. Dulu satu pokok habis gondol semua. Kita akan siram di pokok yang besar ni. Mungkin banyaklah sikit. Tapi yang pentingnya mula-mula dipangkal pokok. Dan di kawasan kanopi lah. Sikit-sikit lah. Pokok besar kan. Saya dah tunjukkan 3 pokok. Yang tadi pokok pertama. Lepas tu pokok kedua di belakang tu. Dua-dua duri hitam. Lepas tu yang terakhir tadi pokok montong yang besar tu kan. Jadi kita harap selepas ni tuan-tuan jangan bimbang lah. Daun kuning ni dia akan luruh ya. Dia akan jatuh ke bawah. Tapi tak apalah. Kita tahu disebabkan akar dia terjejas disebabkan banjir kan. Sebab kita tahu pokok durian mengikut kata orang lah. Dia tak boleh bertakung lebih pada 3 hari. Saya pun ya mungkin ada betulnya lah. Tapi kadang-kadang kita bimbang juga kan. Ada orang tu dia tak ada pokok pun. Dia cakap je. Tapi kalau ikut pengalaman saya, kalau di kebun saya ni, setakat ni memang dalam 2-3 hari gitulah. Kalau air naik pun, ada pokok, terutama pokok kecil memang tak kuat dia akan ada yang mati. Tapi bila pokok kita dah agak besar, macam pokok montong tadi, kemungkinan dia dapat bertahan untuk 3 hari air lalu. Bukan air termenung bukan air bertakung. Jadi begitulah perkongsian ringkas. Apa yang saya buat, bukan buat ni betul apa yang saya buat untuk memulihkan pokok. Sebab tahun lepas saya juga buat macam ni juga. Alhamdulillah lah kebanyakan pokok dapat diselamatkan. Jadi kalau tuan-tuan berasa bermanfaat boleh ikut. Kalau ada yang ada idea lain ataupun cara lain yang lebih baik, boleh kongsikan di ruangan komen supaya saya dapat ikut, saya dapat manfaat. Dan juga kawan-kawan kita yang lain yang menonton channel Tok Alang ni dapat juga manfaat daripada saranan dan juga cadangan tuan-tuan. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.